Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, dari surah Yasin terdiri dari 25 ayat. Muka surat 233. Dari surah Yasin, yaitu ayat-ayat jawahir, ayat-ayat mengenal Allah yang terdapat dalam surah Yasin, ada dalam 25 ayat, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar, wa ayatun, ini alamatun, ayatun alamatun, alamat itu bertanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka, yang bagi manusia adalah bumi yang mati. Bumi yang mati, bumi yang tandus. Contohnya pada musim kemarau, macam zaman musim kita inilah, musim timur kering. Maka kami hidupkan bumi itu, yaitu dengan melimpahkan hujan, melimpahkan atau menurunkan hujan. Dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, di antaranya yang mengeluarkan biji-bijian, maka darinya mereka makan. Faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma, itu nakhilin, kebun-kebun kurma, wa a'nabin, dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, wa fajjarna fiha minal uyun. Fiha yani fil ardi, di bumi. Kami jadikan padanya, ini pada bumi, di atas muka bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya, yakni pada bumi, mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Liya'kulu min samarihi, supaya dengan tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan itu manusia dapat makan daripada tumbuh-tumbuhan, yakni yang tumbuh sendiri. Yang tumbuh sendiri cuma manusia mengambil untuk dimanfaatkan, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Dan juga ada di sana tumbuh-tumbuhan yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia, yaitu yang ditanam, tumbuhan yang ditanam. Afala yashkurun, maka kata Allah, mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita ataupun menyebut ataupun menghitung nikmat-nikmatnya supaya manusia memerhati, menyedari, dan seterusnya mereka bersyukur. Jadi lawan syukur adalah kufur. Dan lawan syukur adalah kufur. Mensyukuri nikmat Allah, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah bermakna mereka kufur kepada Allah. Jadi sebab itu dalam ayat yang selalu dibaca kepada kita, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku pedih, kata Allah, sangat pedih.
Jadi sebab itu syukur ni bila kita faham lawan syukurlah kufur, maka sebab itu tak cukup syukur dengan lidah saja, dengan alhamdulillah itu hanyalah ungkapan syukur. Alhamdulillah itu bukan syukur, tapi kalimat syukri, kalimah syukur yang sunat. Apa hukum kalau orang lepas dia makan dia tak sebut alhamdulillah? Hukum dia tak dapat pahala lah, tapi tak berdosa. Jadi sebab itu syukur ni dia mesti merangkumi 3. Yang pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati iaitu mengiktiraf nikmat itu daripada Allah. Jadi bagaimana bersyukur dengan hati, iaitu iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah, maka dia sekaligus dia tahu, dia faham, dia yakin bahwasanya dia dan sekalian alam ini termasuk rezeki yang dia makan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syukur dengan anggota. Syukur dengan anggota iaitu taat kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada dia kenapa dia begitu bersungguh-sungguh sembahyang, berdiri begitu lama sehingga bengkak-bengkak kakinya, maka dia menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah tidak sepatutnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Jadi dia salat untuk menzahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah iaitu dengan kita berzikir dan bertahmid, termasuklah alhamdulillah. Dan kami jadikan Maha Suci Tuhan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan. Ini terjemahan pada subhanallah, itu tanzih Allah an kulli ma la yaliqu bih. Itu makna maha suci. Bila kita tasbih subhanallah subhanallah, maknanya apa? Iaitu kita mensucikan Allah daripada segala yang tidak layak bagi Allah. Jadi segala tomahan orang musyrikin bahwasanya Allah ni ada anak, Allah itu begitu begini, pembohongan-pembohongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau kita nak nafikan satu persatu, memang jenuhlah. Maka Allah Taala mengajar kita kalimah subhanallah. Jadi bila kita berzikir dengan subhanallah, maknanya kita menafikan daripada Allah segala yang tidak sesuai, tidak layak bagi Allah, iaitu sifat, kekurangan, dakwaan-dakwaan dan sebagainya. Begitulah juga tuan-tuan sekalian, bila kita nak mengisbatkan kesempurnaan Allah pun tak mampu juga kita nak sebut Allah Ta'ala bersifat begitu begini, makna sifat 20 saja ada 20. Kalau orang tanya kita pun tak jumpa 20. Cuba bilang tengok sifat 20 dan 45 baru tak ingat. Tapi bila orang sebut kita faham. Itu belum lagi nama-nama Allah 99 tu. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat kita satu kalimah yang bila kita berzikir dengan dia, makna kita mengisbatkan kepada Allah segala sifat kesempurnaan, iaitu alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan. Jadi sebab itu sebenarnya nak terjemah alhamdulillah itu pun susah. Ada ketika orang kata segala puji-pujian bagi Allah, atau ada ketika terjemah segala sanjungan bagi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kata ulama, kalimah alhamdu itu dari segi kalau kita nak tafsir, kata mereka zikril mahmud bisifatil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Hebatnya makna alhamdu itu, iaitu menyebut orang yang kita nak sanjung, nak puji itu bisifatil kamal, dengan segala sifat kesempurnaan, mahabbatan, sebut itu kerana kasih, atau ta'ziman, ataupun kerana mengagungkan dia. Jadi kalau itulah makna alhamdu, memang siapa-siapa memang tak layak lah. Tak layak melainkan Allah Ta'ala saja.
menyebutkan orang yang kita nak puji itu bisifatul kamal, dengan segala sifat kesempurnaan. Contohnya dialah yang paling agung, dialah yang paling mengetahui, dialah yang paling hebat, dialah yang paling berkuasa, mana paling semua. Mana kita sebut itu mana alhamdulillah. Dan sebut itu sebab apa? Sama ada kerana kasih ataupun kerana mengagungkan dia. Jadi sebab itu bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, para ulama mentafsirkan alhamdulillah itu makna lil istighraq, makna rangkuman, makna segala. Sebab itu letakkan segala puji hanya layak bagi Allah, kerana dialah Rabb, Tuhan pencipta, pentadbir sekalian alam. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, zikir ni dia ada falsafah yang tersendiri. Contoh macam lagi, kalau kita kata kita nak menafikan Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu la ilaha illallah. Kita nak menafikan daya upaya makhluk ni tak ada kekuatan melainkan kalau Allah Taala nak bagi, maka itulah la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi dia panggil zikir ni bukan semata-mata lafaz, tapi dia ada ilmu, dia panggil apa, seolah-olah macam khulasah kesimpulan kepada nama-nama Allah, kesimpulan kepada dia panggil kelemahan diri kita manusia, itu berada dalam zikir. Kemudian subhanallazi khalaqal azwaja, maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Jadi semua makhluk ini dijadikan Allah dengan berpasangan, ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada sihat, ada sakit. Begitulah, yang tunggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Mimma tumbitul ard, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Yang ni pokok-pokok ada pasangan, ada jantan, ada betina. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, yakni manusia pun berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, bahkan kata Allah, dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi banyak lagi makhluk-makhluk yang tidak manusia ketahui, tapi Allah Ta'ala menyatakan dijadikan berpasangan. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu an-nahara fa idahum muzlimun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah yang maha besar juga bagi mereka, yakni bagi tatapan manusia, adalah malam. Al-lailu, malam. Naslahu minhu an-nahara fa idahum muzlimun. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Kata ulama dalam tafsir, makna siang di sini adalah cahaya siang. Kerana siang ini dia bercahaya, maka kami tanggalkan cahaya itu dari malam. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Sebab malam dan siang ini dia tempat yang sama, cuma berlaku perubahan. Kita waktu siang pun duduk di situ lah, duduk di Perlis juga. Nanti main malam pula di Perlis juga. Dia bukan makna bila siang saja orang ikut kita pergi tempat lain tak? Supaya siang main malam pula main patah balik. Dia berlaku di tempat yang sama, perubahan. Jadi sebab itu di sini dia terjemahkan tanggalkan siang, mana tanggalkan cahaya siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Wal wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ini satu tafsiran daripada ulama, sebagaimana dalam tafsir Jalalain, yang mana berjalan pada tempat peredarannya. Dan sebahagian tafsir menyebutkan berjalan menuju kepada titik, dia panggil mustaqarrah, mana titik dia akan berhenti, iaitu kiamat. Jadi sebagai ulama tafsirkan begitu. Di antaranya Imam Al-Wahidi li mustaqarrin laha inda inqida'id dunya.
Matahari berjalan menuju pada tempat perhentiannya yang ditetapkan Allah untuknya, indang qibak dunia, iaitu ketika tamatnya dunia. Jadi matahari ini pun makna dia sedang berjalan, makna bertugas, berfungsi, sehingga pada titik di mana dia akan berhenti, mustaqar dah. Tapi biasa ditafsirkan termasuk dalam terjemahan kita ni, dan begitu juga dalam tafsir, iaitu berjalan di tempat peredarannya, orbit lah, kita sebut sebagai orbitnya. Zalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi jangan ingat bahawa apa yang berlaku di alam ini, bulan, bintang, matahari itu berjalan dengan sendiri. Tidak, kata Allah. Semua itu adalah takdir. Takdir, ketetapan Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Al-Alim, lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urdunil qadim. Wal qamar, dan bulan. Dan telah kami tetapkan bagi bulan. Wal qamara, dan bulan, qaddarnahu, kami takdirkan, kami tetapkannya, manazila, dengan manzilah-manzilah. Dan dengan manzilah-manzilah. Hatta, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Jadi manzilah ni adalah dipanggil perubahan-perubahan yang berlaku pada bulan. Dia beza dengan matahari. Matahari bila-bila pun kita nampak bulat. Tapi bulan ni, kata Allah, kami tetapkan dia ada manzilah-manzilah, kedudukan-kedudukan. Kata ulama 28. Dan 2 tersembunyi, 1 atau 2 tersembunyi. Mana 28 nampak. Iaitu mula daripada sabit. Itu manzilah yang pertama. Yang sabit tirus dia panggil. Sabit yang tirus. Kemudian kuih besar. Itu manzilah. Sampai kepada manzilah sabit itu dia panggil hilal, dia panggil. Sampai kepada penuh dia panggil badar. Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama kepada kami. Al-badar itu bulan purnama. Kemudian daripada badar, bulan purnama itu akan kurang menjadi kecil, kata Allah, sehingga kembali kepada manzilah yang terakhir, iaitu malam yang ke-28. Malam yang ke-28, maka dilihat seperti bentuk tandan yang tua. Okey, kata ulama dalam tafsir, tandan, contoh tandan pisang ke tandan apa, kan tandan yang tua, bila dia kering, kering itu dia akan menjadi tirus dan juga bengkok. Tuan-tuan tengok tandan pisang ke tandan apa ke, bila dia kering lama, dia panggil kering tua, dia akan menjadi semakin tirus dan juga semakin bengkok. Dan dalam tafsir juga menyebutkan warna kuning. Sebagaimana Al-Wahidi, tafsir Al-Wahidi, dia kata ai ka'udis syamarikh, iaitu seperti batang tangkai, idza ataqa, apabila telah lama, bila telah tua, semakin kering, fa innahu yariqu, maka dia menjadi semakin tirus, wa yataqawwasu, membengkok, wa yasfarru, dan juga menguning. Yang paling ada setengah Quran terjemahan dia kata seperti tandan pisang yang tua. Mungkin yang tu lah orang Melayu paling dekat nampak. Jadi kata ulama dalam tafsir, 28 manzilah itu nampak, 1 atau 2 tersembunyi manzilah bulan. Mana 1 atau 2, kerana kalau bulan itu 29 hari saja, mana 1 lah tersembunyi, 28 itu nampak. Mana nampak itu sama ada kelihatan sabit ataupun penuh. Itu mana nampak. 2 hujung tu tersembunyi. Jadi kalau 2 hujung, 1 atau 2 hujung tersembunyi, iaitu tengoklah kalau bulan tu 30, mana 2 yang tersembunyi. Kalau bulan tu 29,
dan bulan tu 29, mana satu lah yang tersembunyi. Jadi bila kita tengok anak bulan tu, nak tengok yang halus tu lah, bulan nombor 1 tu, nombor 1 bulan yang pertama tu, kalau nampak. Kalau tak nampak maknanya masuk bulan sebelum, digenapkan bulan sebelum. Itu dipanggil ru'yah wa hisab. Kena tengok dulu. Jadi sebab itu ada setengah orang yang dia tak faham, dia kata pasal apa bila nak tengok anak bulan nak kena pergi angkut apa ni, bila nak mula puasa nak kena pergi angkut kamera lah apa, nak teropong. Pasal apa tak pakai kalender terus? Sebab pesanan Nabi begitu. Nabi kata sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan. Nabi tak kata puasalah kamu dengan melihat kalender. Ada mana? Tapi bila kemudian Nabi mengajar kita, fa in ghumma alaikum, jika kamu terhadang, terlindung, mana tak kelihatan anak bulan itu, fa akmilu Sya'ban, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Itu hisab. Jadi Nabi mengajar kita tengok dulu, kemudian baru hitung. Tak nampak baru hitung. Dia panggil, itulah lahirnya daripada hadis, itulah lahirnya kalimah ru'yah wa hisab. Melihat dan juga menghitung. Tengok dulu, jangan terus hitung walaupun teknologi kamu dah canggih. Kalau nak ikut teknologi hari ini, kita tahu dah tengok tu memang tak nampak. Sebab hari ini dah tahu dah anak bulan tu bila kita tengok tu apakah dia berada di kaki langit ataupun tidak. Tapi nas ini mesti diikuti. Arahan Nabi mesti diikuti. Wa aftilu ru'yatih. Bila kamu nak iftar, nak sambut Aidil Fitri pun tengok anak bulan. Ini mesti dengan melihat anak bulan. Itu pesanan Nabi juga begitu. Kemudian wasyamsu tajri limustaqarrin laha la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Dan tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Yasbahun bagi contoh yang biasa mengaji bahasa Arab, orang Arab panggil as-sibah. As-sibah ni berenang. Yasbahun, walaupun di sini diterjemah dengan beredar, tapi dari segi bahasa yasbahun ni makna berenang. Wa ayatul lahum. Sebab itu tuan-tuan, kita perhatikan objek langit ni sangat menakjubkan. Yang pertama sekali dia banyak, besar, sehingga akan dikatakan bintang-bintang di langit itu sama banyak dengan pasir-pasir di bumi. Tapi besar pula terapung. Jadi orang putih kata sebab graviti. Kita tanya dia pula, kalau dah tak apalah, kita terimalah. Kalau kita dalam Quran, Allah Ta'ala sini sebut bahasanya Allah lah yang memegang. Yang memegang, Allah lah yang, mana megang di sini maknanya Allah lah yang memelihara, yang menjaga. Kalau tidak cempera habis dah. Dibayangkanlah kalau dua bintang bertembung, habis, memang tak ada dah, bumi pun tak ada. Tapi orang putih, orang barat, dia kata sebab graviti. Jadi kita tanya dia, tak apalah, kita terima sebab graviti. Jadi graviti itu sendiri siapa yang buat? Siapa yang cipta graviti yang menahan daripada jatuh? Jadi sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda untuk mereka renung juga kata Allah ialah, dan satu tanda kebesaran yang besar, yakni di antara tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Iaitu kata ulama bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua manusia yang ada pada ini ni, mak pak dulu ni pernah ada dalam bahtera. Kita ni tuan-tuan sekalian, mainlah daripada mana pun keturunan kita,
ialah pak kita tu asal usul tu yang berada dalam bahtera Nabi Nuh pada satu ketika dahulu. 80 orang kata ahli sejarah. Tapi semua 80 itu Allah Ta'ala tidak mentakdirkan zuriat melainkan 3 anak Nabi Nuh. Sam, Ham, Yafis. Dan bila dikaji, kalau tuan-tuan rajin baca, tuan-tuan baca dalam buku Hamka sejarah pada panggil itu tebal tu Hamka ada dalam tu dicerita di mana susu galur manusia dalam buku tu ada. Nak baca dalam buku tu lah, dalam buku lain pun ada juga. Maknanya semua bila dikaji, semua bangsa manusia pada hari ini menuju kepada anak Nabi Nuh tu. 3 anak Nabi Nuh tu. Sam, Ham, Yafis. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni ingat, kalau Allah tidak selamatkan kamu dalam bahtera dulu, kamu tidak akan ada pada hari ini. Dan jika kami menghendaki, wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kenderai seperti bahtera itu. Jadi selain bahtera itu, Allah Ta'ala ciptakan juga kenderaan-kenderaan yang lain, mana binatang-binatang tunggangan dan sebagainya. Dan jika kami mendaki, kata Allah, wa inna sya' nughriqhum, dan jika kami mendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum fala mu'ina, maka tiadalah bagi mereka penolong bila Allah Ta'ala nak tenggelamkan kita pada ketika itu. Boleh, Allah Ta'ala boleh tenggelamkan dan pupus semua manusia. Manusia pupus macam dinosaur. Ada orang barat kata dinosaur pupus. Jadi Allah Ta'ala kata kalau kami nak tenggelamkan mereka, fala sarikha lahum walahum yunqazun, nescaya tidak akan ada bagi mereka penolong dan tidak pula mereka dapat diselamatkan. Walahum yunqazun illa rahmatan minna, tetapi kami selamatkan mereka, kata Allah, kerana rahmat yang besar dari kami. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, dan untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika, iaitu kata ulama ila qidai ajalihim, sehingga satu ketika yang ni sebelum tiba ajal mereka. Jadi bila dah tiba ajal, sama ada ajal besar ataupun ajal kecil. Kiamat ni ada 2. Kiamat kecil iaitu kematian. Jadi setiap kita ni Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala beri kehidupan sehingga ajal kita. Dan skala besar pula dunia ni Allah Ta'ala selamatkan sehingga ajal dunia, iaitu kiamat besar. Sehingga kiamat besar. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, bila kita tengok dalam Quran ni, dia tak ada jenis-jenis mujuk ni, tak ada. Kita ni suka sembang pasal mujuk. Mujuk lah tidak, arwah dah. Bila kita bawa kereta ke apa-apa lah tuan-tuan bersekalian, nak terantuk sikit-sikit lagi, nak terantuk, Allah mujuk. Tidak berdemen. Sebenarnya dia tak ada mujuk. Kalau kita tengok dalam Quran, dan begitu juga dalam tafsir Ibn Katsir, kita ni ada 4 malaikat. Ini ada 4 malaikat, yang 2 malaikat kiri kanan. Itu dia panggil malaikat Raqibun Atid, yang mencatat kebaikan dan keburukan. 2 malaikat Hafazah, iaitu depan belakang. Jadi malaikat Hafazah ni yang jaga kita. Selagi belum sampai ajal, dia akan jaga kita. Tapi bila dah sampai ajal, kita menjadi hak malaikat maut. Bukan lagi dia tak boleh jaga dah. Jadi dia dah pah batin dah. Tak boleh dah. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, selagi dari sana ada malaikat yang mana Allah Ta'ala bagi kat kita mengikut amalan. Itu pula malaikat apa tu? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Contohnya macam bila Nabi sebut rumah yang bela anjing, malaikat tak masuk.
Itu jangan ingat kata lega malaikat tak masuk, maknanya dia tak catat. Jadi yang tak masuk itu adalah malaikat rahmat. Jadi rumah kita tu tidak akan dilimpahi dengan rahmat oleh Allah Ta'ala. Di sana ada malaikat azab, ada malaikat azab. Kemudian lagi tuan-tuan ada malaikat yang mendoakan, yang menjaga khusus kita bila kita baca ayat kursi. Itu siapa yang baca ayat kursi pada satu malam, maka Allah mewakilkan malaikat yang menjaganya sehingga ke pagi. Itu malaikat khusus pula. Kemudian ada malaikat yang mendoakan orang yang menunggu salat, orang yang berada dalam masjid menunggu salat dan dia dalam wuduk, kata Nabi, maka malaikat akan mendoakan dia. Jadi malaikat ni banyak, tuan-tuan sekalian. Malaikat ni banyak yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah atau diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ada malaikat yang mendoakan untuk orang yang bersedekah pada setiap hari. Ini tuan-tuan kata sedekah subuh. Tu asalnya macam silap faham hadis tu. Bukan sedekah waktu subuh. Malaikat tu berdoa waktu subuh. Tapi sedekah sepanjang hari itu. Siapa yang bersedekah sepanjang hari itu, dia akan mendapat doa malaikat tersebut. Itu Nabi sebut tidak muncul matahari yang baru, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis begitulah. Dan tidak terbit hari yang baru melainkan ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salafan, ya Allah berilah kepada orang yang beri infak pada hari ini salafan, ganti untuk dia. Manakala sebelum habis hari dia bagi infak, mana dia akan dapat doa malaikat itu. Dan seorang malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kepada orang yang memegang harta hari ini, sepatut dia berkeluar zakat dah hari ini, dan sepatutnya dia, maknanya dia bagi hak orang lain ini tapi dia pegang, maka beri kepada dia kemusnahan. Talafan ni makna kebinasaan. Jadi sebab itu bila ada satu lagi, ada pula yang dia oleh sebab orang kata sedekah ni kena waktu subuh, dia silap faham hadis tu. Malaikat berdoa pada waktu subuh tapi untuk orang yang sedekah hari itu. Jadi oleh sebab dia silap faham hadis tu, mana sedekah tu waktu subuh, maka dia membuat tabung di rumah. Dia buat tabung di rumah, tiap-tiap kali subuh dia buh duit dalam tu. Itu tuan-tuan sekalian, tu tak berjalan lagi pahala tu. Pahala tak berjalan lagi, cuma mungkin niat lah, pahala niat. Sebab sedekah ke, hibah ke, apa ke, dia hanya dipakai sah akad tu dengan dua. Yang pertama memberi, yang kedua menerima. Bila pihak sana menerima, barulah dia panggil pemberian itu, sedekah itu dia panggil apa, kita kata apa dalam bahasa fiqahnya, dia muktamad dia panggil. Sebab apa tu sekalian, dibahas oleh ulama, sedekah ni muktamad ke belum muktamad tu? Sebab di sana ada satu hadis Nabi yang mana Nabi menyebutkan betapa kejinya meminta balik sedekah. Orang yang bersedekah atau memberi hadiah dan minta kembali hadiahnya, maka sama seperti anjing yang muntah menjilat kembali muntahnya. Jadi ulama terpaksa bahas bila masa tak boleh tarik balik hadiah tu, sedekah itu, apabila orang sana menerima. Jadi maknanya bila belum diterima, mana belum lagi dikira. Belum lagi dikira. Sebagai contohnya, tuan-tuan hantar 1,000 dekat seorang kawan yang berhajatlah nak bersedekah kat dia kerana dia mungkin ada keperluan dan dia duduk di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan pun hantar wakil lah. Hantar wakil ke, pergi hantar kat dia ke, ataupun hantar wakil pergi ke bank. Tapi bila kawan tu sampai di Sungai Perak, tak jadi pula nak bagi. Boleh tarik balik ke? Boleh tarik balik. Selagi mana kawan sana belum terima. Boleh tarik balik. Boleh telefon dia, balik-balik tak jadi nak bagi. Tapi kalau telefon dia, balik-balik tak jadi nak bagi, dia kata dah sampai dah. Dah bagi dah, dia tak boleh tarik balik. Dia dah jadi sah, dah jadi muktamad. Jadi tuan-tuan bersekalian, mana kalau tuan-tuan bulan tabung, tu dia panggil baru azam. Tuan-tuan boleh korek balik tabung tu.
boleh guna balik tabung tu, tak berdosa apa pun, walaupun tuan-tuan dah letak dalam tabung tu. Jadi sebab itu kalau nak dapat betul tu doa malaikat ni tu, kalau betul lah nak ambil cepat lah pagi, waktu keluar subuh tu kena buat keluar terus dah, bolang pokek dah, bolang pokek dah kena sekalian, lalu tabung saja buh terus. Itu contoh dia panggil, tu jumpa fakir miskin bagi terus. Itu baru dikira, baru dikira kita tu mendapat doa malaikat pagi tadi. Malaikat doa pada waktu pagi tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita break sini sebab kita ingat nak sambung terus lah pada bacaan hadis kita. Kita baca dalam 2-3 hadis, sambungan pada 40 hadis Pematian yang Indah. Minggu depan pun kita sambung lagi 2 hadis sampai habis kitab. Jadi kita tak buat majlis khusus, walaupun janji minggu lepas kata pukul 8. Pukul 8 bukan tuan-tuan tak boleh tunggu, anak pun tak boleh tunggu juga. Jadi kita ambil masa dalam 10 minit ke paling lambat 40 minit. Kita baca dalam 3 hadis ke 4 hadis, kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Pagi ni ada sarapan. Pagi ni ada sarapan, insya-Allah. Jangan bimbang lah, insya-Allah. Habis majlis lagi lebih kurang 10 minit lagi. Jadi tuan-tuan ada disediakan sarapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang bawa buku tu boleh buka hadis yang kita sambung, iaitu hadis yang ke-24. Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti faqala kaifa tajiduka, muka surat 39. Qala wallahi wa rasuluhu, wallahi ya Rasulullah, inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang pemuda ketika dia hampir mati. Ini semua hadis dalam buku ini berkait dengan kematian yang baik. Jadi Nabi menziarahi seorang pemuda ketika dia hampir mati. Jadi menunjuk kepada kita sejak zaman Nabi lagi, mati ni dia tak kira umur, muda orang mati. Nabi sendiri pun pernah menziarahi seorang pemuda ketika dia hampir mati. Maka Nabi tanya, kaifa tajiduka, bagaimana kau mendapati dirimu? Dia menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, aku mengharap kepada Allah dan pada yang sama aku bimbang dosa-dosa aku. Jadi mana aku optimis lah, dan mengharap kepada Allah pada saat ini kerana aku tahu aku akan mati, dan pada yang sama aku juga bimbang dosa-dosa aku. Lantas baginda bersabda kepadanya, tidak berhimpun dua perasaan itu, yakni perasaan al-khawf, ar-raja, ini mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah dalam hati seorang hamba di saat sebegini, melainkan Allah akan memberinya apa yang diharapnya, iaitu syurga, dan Allah akan mengamankannya dari apa yang dibimbanginya, iaitu neraka. Hadis dari Imam At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya bila kita berada di hujung usia ini, doa pun kena banyak, istighfar pun kena banyak juga. Doa pun kena banyak, istighfar pun kena banyak. Hadis yang ke-25. Di antara amalan yang kita kena selalu banyak buat ialah buat baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su' wal afati wal halakat. Wa ahlul ma'ruf di dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Amalan-amalan baik akan menjaga dari kematian yang buruk. Itu maksudnya. Amalan-amalan baik akan menjaga kita daripada mati yang buruk. Bersedekahlah tuan-tuan sekalian. Mana bersedekah, cakap maknanya yang baik, dekat dengan masjid ke, dengan surau ke. Setiap kita ni kena ada rumah Allah Ta'ala yang mana kita aktif di situ, ada sumbangan kita situ, kurang-kurangnya
tuan-tuan sekalian, kita tolonglah. Dan bila kita dah sebut sebelum ni, walaupun dalam masyarakat kita ni masjid dengan surau tu dia bezakan, tapi kalau tengoklah hadis Nabi, dia tak ada beza. Setiap tempat yang diwakafkan untuk dilakukan solat 5 waktu secara tetap, itu adalah masjid. Dan Nabi pesan 3. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pesan hendaklah dibina masjid di serata kampung, dan hendaklah masjid itu sentiasa dibersihkan dan diwangikan. Itu Nabi pesan 3 tu. Pada zaman Nabi, masjid Jumaat 1. Wallahu a'lam, setakat yang nak duduk baca-baca tu, orang Arab, makna sahabat-sahabat bila Jumaat mereka akan keluar untuk sembahyang Jumaat dengan Nabi di masjid Nabi. Tapi di serata kampung, masjid jemaah tu ada di serata kampung. Ada di serata kampung, bahkan ada sahabat yang dia sembahyang 2 kali. Sembahyang jemaah 2 kali. Satu dengan Nabi, kemudian dia balik pula di kampung dia jadi imam. Mungkin dekatlah kot. Dia balik pula di kampung dia jadi imam di kampung dia pula. Mana dengan Nabi pun dia tak tinggal, kemudian dia balik pula sembahyang berjemaah. Sebab itu kata alim ulama, sembahyang fardu tak boleh ulang kecuali berjemaah. Kecuali berjemaah boleh ulang. Jadi amalan baik akan menjaga. Jadi marilah tuan-tuan sekalian tolong tengok kapek sejadah ke, tolong panggil apa, sapu sampah ke, tolong mana makruf kita sentiasa. Di antaranya ialah berkhidmat pada rumah Allah Ta'ala, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Menjaga dari kematian yang buruk, kecelakaan-kecelakaan dan kebinasaan-kebinasaan. Ahli kebaikan di dunia, mereka juga ahli kebaikan di akhirat. Jadi kita ni buat baik apa di dunia, maka dalam syurga nanti pun kita akan jadi ahli pada kebaikan tersebut. Hadis Imam Al-Hakim, kata Imam Suyuti, hadis sahih. Ini nak masuk Ramadan ni, kebaikan dalam bulan Ramadan lagi-lagilah. Sadaqatu fi Ramadan, dia panggil bila ditanya hadis, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang beri makan, berbuka kepada yang puasa, maka baginya pahala puasa orang itu tanpa kurang sedikit pun. Mana dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala puasa dia sendiri, dan satu lagi pahala puasa orang yang makan buka puasa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada setengah orang dia kata, Ustaz, kita nak buat majlis buka puasa ni, rasa macam tak perlu zaman lah ni. Makanan mewah, semua orang nak buka puasa di rumah. Bukan masalah perlu tak perlu, masalah nak ambil pahala tu. Itu nak ambil pahala tu. Sebab tu kerana di kampung, bila kita buat majlis buka puasa tu, ada yang kita hantar rumah ke rumah, tak boleh main tu, kita pesan, minta tolonglah buka puasa dengan hak orang bagi dulu. Hak yang kita masak tu kita makan nombor 2 kemudian. Kalau ni macam tuan-tuan pun kena buat begitu juga, supaya kawan-kawan kita dia boleh dapat pahala puasa kita sama, tak kurang sikit pun pahala puasa kita tu. Dan bila kita bagi orang lain buka puasa pula, kita dapat pahala. Jadi kita pakat macam tu. Jadi selepas ni bila tuan-tuan buka puasa ni, sama ada di sini ke, di surau ke, di rumah ke, makan hak orang bagi dulu, supaya dia boleh dapat peluang, dipanggil apa, pahala puasa kita tu. Jangan bimbanglah, pahala puasa kita kotlah hilang dan sebagainya, dia ambil dah. Allah Ta'ala memang nak bagi. Man aftara sa'iman, barang siapa yang memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka untuknya pahala puasa orang yang makan makanan dia tu, berbuka tanpa kurang sedikit pun. Itu yang kita buat majlis tu. Dan begitu juga tuan-tuan bersekalian, surau duit banyak sekalipun, tabung ketap kena berjalan. Mana nak bagi pahala kepada anak jemaah itu. Jangan kata, kami ustaz, kami duit surau kami ada 100,000, kami tak perlulah sumbangan. Orang yang sebut begitu tuan-tuan, dia tak faham. Yang dia tidak faham bahawasanya konsep sedekah sendiri perlu berjalan senantiasa untuk jemaah. Untuk jemaah memberi sedekah, dan juga untuk jemaah mendapat pahala malaikat pada pagi itu, pada yang berdoa pada setiap
tiap pagi. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ni buatlah kebajikan sebanyak mungkin. Bulan Ramadan, kerana dalam bulan Ramadan ni dia pahalanya dan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bagi tuan-tuan yang bagi nak nak menyumbang untuk surau Ana boleh juga. Ini celah lah. Ambil kesempatan lah. Boleh juga. Kami pun ada juga masjid satu, dan di surau kampung Ana tu pun buat juga majlis buka puasa. Kami bajet dalam satu hari dalam 200 ringgit itu untuk masjid, tapi kalau untuk surau tu tak sampailah, dalam 100 betul ni. Itu majlis iftar, majlis buka puasa. Kemudian kita ambil satu hari lagi, kita berhenti. Minggu depan pun sama juga, 3-4 hadis. Jadi begitulah, sampai habis kitab ni. Kemudian doa mohon kesudahan yang baik. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami dalam semua urusan kami. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna, peliharalah kami, min khizi dunya, dari kesempitan dunia, wa azabil akhirah, dan juga azab akhirat. Hadis Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Bus bin Arta'ah. Kata Imam As-Suyuti, hadis hasan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.